Hai semua, apa khabar? You all semua hari ini dekat mana? You all semua hari ini kat rumah ke, tengah bekerja ke, ataupun berada di hospital ataupun pusat kuarantin? Boleh bagi tahu Dr. Mala. Hari ini 25 Julai 2021, sekali lagi kita dikejutkan dengan angka kes baru COVID-19 yang tertinggi 17,045. Jadi ramai yang rasa macam dah lama dah duduk kuarantin ni, bila kes nak berhenti ni, bila kes nak turun ni, tak sabar dah nak keluar. No, I know ramai yang rasa macam ni. Okay, jangan give up. Giving up is not an option. Kita tak boleh berputus asa. Ada beberapa perkara yang Dr. Mala nak beri harapan kepada you all semua. Yang pertama, vaccination rate. Vaccination rate sangat tinggi, ramp up very very high. Kita boleh tengok, you all boleh tengok dekat graf yang diberikan tu. You all boleh tengok Sabah. Satu ketika dahulu kita tahu Sabah adalah antara tempat yang paling tinggi sekali kes. Dan kita tahu sekitar 18 Julai ada pihak berkuasa di sana. Saya tak ingat siapa yang buat press conference dah cakap hampir 90% penduduk di Sabah telah divaksin. 62% telah menerima dos kedua. Dan kita tengok kes Sabah menurun begitu cepat. Dekat Labuan hanya 20 kes dan seluruh Sabah dalam 818 kes. Sabah ni besar tau sebenarnya, sangat besar. Jadi penurunan kes di Sabah sebenarnya is one hope kepada kita, adalah satu harapan kepada kita. Sebab kita tahu bila vaksinasi melebihi 50%, kita boleh menang. Alright. Kalau kita tengok sekarang Malaysia pada 25 Julai, Dr. Mala check dekat World Vaccine Tracker, 18.6 rakyat Malaysia telah divaksin dengan 2 dos tak silap saya. Worldwide 13.7%. Jadi kita lagi depan daripada dunia. Ya, saya tahu perjalanan ini susah, perjalanan ini berliku-liku, perjalanan ini sangat memberi cabaran dan menguji kesabaran kita. Tetapi bila perjalanan itu lebih berliku-liku dan lebih susah, kemenangan itu akan lebih bermakna. Bila kita menang esok, lebih seronok kita nak celebrate sebenarnya. Jadi teruskan usaha kita, teruskan apa SOP yang kita pegang. Kepada yang masih negatif, walaupun 1 juta plus rakyat Malaysia telah dijangkiti, anda sebenarnya adalah orang yang sangat bertuah. Dan kepada yang telah dijangkiti dan telah sembuh, anda juga adalah orang-orang yang terpilih untuk go through, untuk menghadapi cabaran dan juga ujian dan dugaan ini. Kepada yang telah kehilangan waris, ahli keluarga ataupun rakan-rakan, kita sama-sama ucapkan takziah dan doakan supaya roh mereka tenang di sana. Dan kepada yang beragama Islam, you all boleh sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka dengan izin. Okey, satu lagi harapan yang saya nak bagi kepada anda semua adalah, sekarang ni walaupun kes 17,000, 15,000 dan sebagainya, you all boleh tengok pecahan kes. Okey, pecahan kes yang diberi ni adalah ketika diagnosis dibuat. Jadi ketika anda dibuat diagnosis, anda kategori 1, anda kategori 2, macam tu. Jadi anda dah tahu anda kategori 1, kategori 2, you all kena jaga kesihatan, kena jaga mental, kena happy, support satu sama lain supaya you kekal dengan gejala yang ringan. Okey? Kita tak kisah kalau dapat COVID gejala tu ringan, dan kita tak dapat kesan berkekalan. Kita tak dapat long COVID. Kalau boleh memang kita tak nak langsung. Tapi kalau gejala ringan pun okey juga sebenarnya. Alright. Dan yang ketiga saya nak bagi harapan adalah harapan yang kita ada, yang kita boleh berpegang kepada at this point of time adalah lebih banyak fasiliti-fasiliti kesihatan diperluaskan, fasiliti vaksinasi pun diperluaskan, lebih banyak pusat vaksinasi ditubuhkan, fasiliti yang merawat COVID pun lagi dibanyakkan di Pulau Pinang, hospital dijadikan hospital Seberang Jaya dijadikan hospital hybrid, hospital Selayang diubah menjadi full hospital COVID, dan hospital-hospital swasta juga merawat pesakit COVID, dan dah ada public-private partnership. Pesakit daripada kerajaan dihantar ke hospital swasta untuk merawat kes-kes bukan COVID yang ringan. Selain daripada itu, ada juga pusat-pusat COVID, pusat-pusat kuarantin risiko rendah swasta untuk COVID, yang mana bila orang yang mampu bayar, dia sebenarnya keluar daripada barisan dan dia pergi kepada swasta, dia pilih, mengambil pilihan berbayar. Orang-orang yang memang memerlukan bantuan kerajaan, dia tercepat sikit, dia ke depan sikit dalam barisan tu. So ini adalah di mana swasta sebenarnya membantu. Jadi sebenarnya
task force kita sebenarnya lebih baik dan apa ni orang kata strategi kita untuk lawan COVID ni di medan perang sebenarnya lebih baik. Saya nak selitkan satu video daripada Datuk Dr. Al-Zamani yang juga merupakan pakar trauma dan kecemasan di Hospital Kuala Lumpur. You all boleh tengok pesanan daripada Dr. Alza ketika di dalam lockdown ini. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Saya baru pulang dari kerja dan keadaan di hospital memang teramat banyak pesakit yang masuk dengan simptom COVID dan ramai di antara mereka setelah ujian dibuat memang positif COVID. Ada juga yang ujian dibuat negatif tetapi tanda-tandanya semuanya menunjukkan mereka mengalami COVID. Ada suami dan isteri masuk dalam masa yang sama dan kedua-dua mereka tercungap-cungap. Ada yang terpaksa kita masukkan tiub pernafasan dan hospital terutamanya di Jabatan Kecemasan sudah menjadi seperti medan perang. Katil penuh, ICU penuh dan pesakit-pesakit terpaksa menunggu lama sebelum dapat dimasukkan ke ward. Kami berusaha sedaya upaya untuk memberikan rawatan kepada pesakit, tetapi terdapat had bagi kapasiti katil-katil, ICU dan sebagainya. Sekarang ini, saya nasihatkan pada tuan-tuan perempuan, anggaplah setiap manusia yang anda semua temui ada COVID. Tujuannya adalah kerana anda harus memastikan mask yang anda pakai sempurna, pastikan yang anda tidak bercampur dengan orang semasa makan, terutamanya di tempat kerja. Dan jangan berziarah atau membenarkan orang datang berziarah ke rumah. Kita tidak tahu mereka bercampur dengan siapa. Anggap saja mereka yang mahu datang berziarah itu semuanya ada COVID. Malahan diri anda sendiri pun kita tak tahu. Anda sendiri mungkin ada COVID tetapi anda tidak tahu kerana tidak ada simptom. Keadaan tidak bagus kalau kita berterus-terusan menganggap semua ini sebagai sesuatu yang tidak serius. Selagi mana kita tidak menganggap semua orang ada COVID dan bertindak sepertinya, selagi itulah kes COVID tidak akan turun dan terus mencanak. Anggaplah setiap orang ada COVID. InsyaAllah ia adalah satu tanggapan yang bijak yang anda lakukan dalam keadaan sekarang. Okey, dah tengok tak apa yang Dr. Al-Zamani cakap? Ingat, simpan dalam kita punya mind ni. Setiap orang yang kita jumpa mungkin ada COVID. Setiap orang yang ada kat sekeliling kita mungkin boleh jadi close contact esok. Jadi, dengan saya sekali, dengan semua orang, saya nak ingatkan, kita berpegang kepada SOP. Mask surgical, mask fabric, pakai face shield. Saya rasa itu adalah pedang terbaik buat masa sekarang. Cuci tangan, sanitizer, jangan sentuh muka dan sentiasa happy dan ceria. Kesihatan mental adalah sesuatu yang sangat penting ketika kita cuba menjaga kesihatan fizikal kita. Alright? Dan jangan lupa yang paling-paling penting sekali adalah sentiasa niatkan yang baik-baik sahaja dan doakan yang baik-baik sahaja. Tak kisahlah anda percaya pada COVID ataupun tidak. Tak kisahlah anda percaya pada vaksin ataupun tidak. Tak kisahlah ikhtiar anda lain, ikhtiar saya lain. Tak kisahlah perjuangan anda lain, perjuangan saya lain. Yang penting kita doakan untuk satu sama lain. Kita niatkan yang baik-baik saja. Saya tak nak tengok siapa-siapa yang letak hashtag road to 20k, hashtag road to 30k. Korang tag saya kat situ, memang saya bebel. Don't do that. Kata-kata adalah doa. Kalau dapat kat mak saya, lagi dia bebel teruk. Okay? Alright. Stay safe, stay healthy everybody. Boleh tinggalkan di ruangan komen. You all tengok video Dr. Mala daripada mana, daerah mana, bandar mana dan di lokasi apa dan apa perasaan anda tentang new case 17,000 digandingkan dengan kadar vaksinasi yang tinggi. Okay, stay safe, stay healthy. Take care from Celoteh Dr. Mala. Bye.